Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 27 Oktober 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita malam. Kerajaan Sarawak menyalurkan dana berjumlah 2.54 juta ringgit untuk tujuan penyelidikan kursi Tok Nan. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, dana tersebut bagi membantu mengembangkan kajian penyelidikan etnik Borneo menerusi penubuhan kursi Tok Nan yang akan dilaksanakan oleh Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu. Research will certainly help to bring to the fore the richness of Sarawak's cultural diversity and strengthen our cultural identity. The Sarawak government hopes that by establishing the Pehen Sri Adnan Satem Chair at UPM, it would be possible to develop UPM as a research center focused on Borneo ethnicities, focusing on cultural, linguistic, and socio-economic elements. Beliau berkata demikian semasa merasmikan pelancaran persidangan kedua mengenai Sains Sosial dan Kemanusiaan 2021 dan pertukaran memorandum perjanjian antara Kerajaan Sarawak dan UPM bagi kerusi Pehen Sri Adnan Satem di sini pada Rabu. Sementara itu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah 10 juta ringgit di bawah Belanjawan Sarawak 2022 untuk menumbuhkan tabung permudahan warisan kesenian dan kebudayaan pada tahun depan untuk meningkatkan program dan promosi pelancongan di negeri ini. I sincerely hope that we can continue similar programs to create opportunities and enhance efforts in establishing academic and research collaborations between universities on the Borneo Island and throughout the archipelago, and enhance Borneo's reputation as a commercial ecotourism destination by promoting Borneo's cultural heritage internationally. Dalam majlis sama, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kursi Tok Nan akan diteruskan di masa yang akan datang. Tok Nan is a well-known name associated with Sarawak ethnicity, as I had explained much earlier. Therefore, the Ministry of Tourism, Art and Culture Sarawak has agreed to fund the Pehen Sri Adnan Satem share. It is not just the ministry, actually the fund come from the state government, channeled through the ministry, which will in turn be forwarded to UPM Bintulu Sarawak campus, not only for the next 3 years, but also for the years after that. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim telah menyerahkan biasiswa kursi Tok Nan kepada Fidelis Jagah berjumlah RM25,000 untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang kedoktoran. Manakala Muhammad Syukri Muhammad Adnan yang melanjutkan pelajarannya dalam ijazah sarjana muda turut menerima biasiswa berjumlah RM18,000. Sementara itu, isteri kepada Allahyarham Tok Nan, Datin Amar Jamilah Anu turut memberi sumbangan khas kepada Universiti Teknologi Malaysia yang diwakili oleh Timbalan Naib Chancellor Profesor Insinyur Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin. Berita seterusnya, Kementerian Pengangkutan Sarawak menerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS akan menguat kuasa peruntukan di bawah Ordinans Sungai Sarawak 1993. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini selepas siapnya terminal pertukaran kru sepanjang 200 meter oleh pihak berkuasa Pelabuhan Miri bermula September 2019 di Pulau Melayu Miri yang kini telah beroperasi. Katanya sepanjang 15 tahun lalu jumlah dan saiz kapal luar pesisir ini telah meningkat dan terdapat kira-kira 186 bot berlesen dengan Jabatan Laut Malaysia wilayah Sarawak yang memberi perkhidmatan kepada industri minyak dan gas dengan sebahagian besarnya beroperasi di Bintulu dan Miri. Jelasnya sokongan padu Kerajaan Sarawak terhadap pertumbuhan industri minyak dan gas di negeri ini dan pengumuman pemindahan ibu pejabat Shell Malaysia ke Miri baru-baru ini pastinya akan menyaksikan peningkatan dan kerancakan aktiviti maritim dan sungai khususnya di Sungai Miri.
Menjelas dalam kenyataan media selepas mengadakan lawatan ke terminal pertukaran kru di Pulau Melayu Miri pada Selasa, Datuk Seri Lee berkata semua ini akan menjadi petanda baik dengan pertumbuhan ekonomi negeri terutamanya pada masa yang mencabar di bawah pandemik COVID-19. Ujar Datuk Seri Lee lagi, kementeriannya juga dalam proses mencari cara untuk menjaga keselamatan pelayaran dan kecekapan kapal di Sungai Miri, antaranya mewujudkan kawasan berlabuh di Kuala Baram untuk kapal-kapal yang tidak beroperasi, menyediakan Aids to Navigation ATONS tambahan serta sistem pengurusan trafik kapal VTMS pada masa akan datang. Laporan berikutnya, Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati, Datuk Ahmad Jumaani Tuntuanku Bujang, menerima kunjungan hormat daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Malaysia dan Akademi Binaan Malaysia Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ABM-CIDB wilayah Sarawak di Pejabat Sabati Wisma Perumahan Sarawak pada Rabu. Kunjungan tersebut bertujuan menjalinkan kerjasama di antara Sabati, AADK dan ABM-CIDB bagi melaksanakan program Group Recovery Capital Empowerment GRACE. Ketua Pengarah AADK Malaysia Sutekno Ahmad Belon memaklumkan program GRACE dilaksanakan khusus untuk klien atau ahli keluarga klien yang sedang menjalani rawatan pemulihan dalam komuniti di bawah AADK. Jelasnya program ini adalah untuk membantu klien atau ahli keluarga klien menerusi latihan kemahiran yang dikendalikan oleh pihak ABM-CIDB dan turut disokong oleh Sabati. Kerana latihan kemahiran ini sangat mustahak untuk proses pemulihan klien ini supaya mereka ni akan lebih produktif dan boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran. Dan yang menariknya di bawah program kerajaan seperti ini, pihak CIDB dan ABM telah matchkan mereka dengan syarikat korporat berpangkalan di Sarawak ini untuk menerima bekerja nanti. So maknanya mereka akan dapat latihan dan dibimbing dan seterusnya ditempatkan dalam pekerjaan. Tambah beliau, seramai 10 orang klien melibatkan 9 lelaki dan seorang wanita telah dipilih bagi mengikuti kursus yang ditawarkan dengan tajaan penuh dari Sabati. Dalam pada itu, Ketua Eksekutif CIDB Malaysia, Datuk Ahmad Asri Abdul Hamid memberitahu klien yang dipilih akan menjalani latihan selama 6 bulan mulai bulan November ini. Jadi pendekatan kita adalah bagi membolehkan mereka untuk mendapat pekerjaan tetap. Maka kita telah bekerjasama dengan syarikat di berpangkalan di Sarawak, itu khususnya bagi program ini syarikat Naim Holdings. Naim Holdings bersetuju, Naim Holdings menyatakan bahawa mereka memerlukan pekerja dan kita mengenal pasti apakah trade yang diperlukan. Dan apabila Naim Holdings memberikan trade tersebut, maka kita pun design kita punya program untuk suit apa yang Naim Holdings nak. Jadi apabila selepas 6 bulan ini, maka Naim Holdings bersetuju untuk mengambil mereka sebagai pekerja di Naim Holdings. Perkembangan selanjutnya di Pakan. Unit Komunikasi Awam Sarawak meneruskan program ziarah UKAS di daerah Pakan dengan menyantuni petugas Barisan Hadapan bertempat di pekarangan Klinik Kesihatan Pakan, pekarangan bangunan pejabat lama daerah Pakan pada Rabu. Program anjuran bersama Adun Pakan Tan Sri William Mawan IKOM itu bertujuan menyampaikan bakul makanan kepada petugas di Klinik Kesihatan Pakan, Klinik Kesihatan Nangawak, Klinik Kesihatan Kara, Klinik Kesihatan Kemalih, Klinik Kesihatan Antaih, Rela Daerah Pakan, Polis Daerah Pakan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Pakan dan Bomba Bintangor. Menerusi Tan Sri William Mawan, sumbangan itu bertujuan menghargai jasa dan penat lelah petugas-petugas Barisan Hadapan yang berusaha bersungguh-sungguh sepanjang pandemik COVID-19 melanda negara. Pada Selasa, Tan Sri William Mawan bersama UKAS telah menyerahkan sumbangan mesin penyembur sanitasi kepada 23 gereja dan 2 surau di sekitar Pakan. Dalam amanat ringkasnya, Tan Sri William berharap sumbangan mesin berkenaan dapat membantu memastikan tiada lagi jangkitan dalam komuniti dari kluster gereja ataupun surau. Tegasnya, masyarakat perlu bersedia untuk menerima dan hidup bersama COVID-19 tetapi masih mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak kesihatan bagi menjalani kehidupan seperti sedia kala. Tan Sri William kemudian menyerahkan cek berjumlah RM50,000 kepada pengurusi JKKK Surau Nangak Pakan berserta dengan sumbangan.
Di Dun Bukit Bergunan pula menyaksikan seramai 194 pelajar di kawasan itu menerima baucer bantuan pakaian seragam 2021. Tajaan Yayasan Sarawak. Daripada jumlah tersebut, seramai 109 pelajar dari 12 sekolah rendah dan 85 pelajar dari sebuah sekolah menengah menerima bantuan bernilai RM200 setiap seorang untuk membeli pakaian sekolah. Adun Bukit Bergunan Datuk Mong Dagang telah menyempurnakan majlis penyampaian bantuan tersebut di Pejabat Daerah Sri Aman pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Mong mengharkamkan ucapan terima kasih kepada para guru serta warga pendidik yang telah bekerja keras semasa pandemik untuk mendidik kanak-kanak secara dalam talian dan sebagainya. Manakala dimukah dengan sejumlah RM304,000 geran peruntukan khas Fasa 3 2021 dan projek Mesra Rakyat PMR bagi kawasan Parlimen Mukah telah diserahkan kepada 38 penerima pada Isnin. Penerima terdiri daripada 38 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung, JKKK Kampung dan Rumah Panjang, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Manakala 83 lagi penerima adalah penerima bantuan kebajikan, pendidikan, perubatan dan khairat kematian bagi kawasan Parlimen Mukah. Penyerahan geran disempurnakan oleh Pegawai Khas Parlimen Mukah, Rosli Sopo, sebagai mewakili Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak merangkap Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib. Program penyerahan geran tersebut diadakan secara berperingkat bermula dari 15 hingga 25 Oktober 2021. Di Matu, proses pemberian dos vaksin penggalak di kawasan itu telah bermula pada Selasa dengan seramai 240 penjawat awam dan warga emas hadir untuk menerima suntikan itu di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Matu. Program bermula pada jam 8 pagi itu dianjurkan menerusi kerjasama CITF Daerah Matu dan Pejabat Daerah Matu. Salah seorang penerima yang merupakan kaki tangan Pejabat Daerah Matu, Cliff Willie Broad, berkata proses suntikan vaksin telah dijalankan dengan tertib dan cermat mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan oleh pihak KKM. Katanya orang ramai harus tidak menolak dos penggalak kerana ia dapat meningkatkan lagi imuniti badan sekaligus melindungi mereka dari jangkitan COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my. Dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Lindungi diri anda dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai mask, penjarakan 1 meter dan kerap cuci tangan. Kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.